Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada malam ini di dalam program Madah Perkongsian Ilmu Webinar Mufti Bicara Falak, bersiaran secara langsung daripada wilayah Persekutuan Labuan untuk berkongsi dan berdiskusi secara maya berkenaan ilmu falak ataupun astronomi kepada para penonton yang berada di luar sana. Alhamdulillah, walaupun kita kini berada di dalam tempoh yang sukar dengan pertambahan kes pada hari ini 24 Oktober 2020 sebanyak 1228 kes. Kes tertinggi setakat ini ya para penonton sekalian. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sihat dan kita percaya bahawa ujian Allah ini mempunyai asbabnya yang tersendiri. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian. Pada malam ini bersama saya, penceramah kita daripada Dark Sky Malaysia, Puan Emma Zulaiha Zulkifli, untuk membicarakan tajuk Kenali Langit Malam dan Objek-Objek Cakrawala. Minta maaf tuan-tuan, kita terdapat sedikit masalah. Puan Emma Zulaiha hilang daripada radar sekejap. Sementara itu, kita akan tunggu Puan Emma untuk bersiaran secara langsung bersama kita pada malam ini. Baik, Alhamdulillah. Maaf Ustaz, ada masalah teknikal sikit tadi. Lain tak elok pula. Assalamualaikum Puan Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar di sana? Alhamdulillah. Tapi itulah kita stuck lagi lah dalam rumah ni. Hari ni kes COVID naik tinggi lah. So macam mana perkembangan situasi PKPB di Sabah sekarang ni? Masih lagi sama, PKPB dilanjutkan lagi sampai 9 November, baru dikeluarkan tadi petang. Maka masih lagi tak boleh merentas daerah. Kes di Kota Kinabalu di mana saya berada sekarang ni makin tinggi, lebih lagi di penjara Kepayan. Itulah, so kami masih lagi di rumah lah, mencerap dari rumah, tapi buat masa sekarang ni kerana kita kena tempias daripada taufan Saudel, maka cerapan langit malam dan matahari pun macam kurang sikit lah. So kita mendoakan yang terbaik lah. Banyaklah insyaAllah lah. Tapi kami masih lagi ada masih lagi berkongsi ilmu bersama rakan-rakan yang di luar sana. Ada kami ikut kursus juga bersama international punya kursus seperti Dark Sky, kursus Dark Sky tentang langit malam, langit gelap, cara nak jaga, apa kesan negatif kepada binatang. So kita walaupun masih lagi di dalam rumah tapi masih lagi boleh belajar lah bersama orang luar. Alhamdulillah juga bagus juga PKP ni sebenarnya, sebab kan kalau convention yang international, tahap international ni tak mampu kalau nak pergi tu. Cakap La Palma lah, dekat Chile lah kan. So jadi nak terbang ke sana tu tak cukup duit dah. Tapi disebabkan PKP ni maka dibuatlah secara atas talian. So kita boleh follow diorang punya kursus-kursus, convention. Maka lagi ramai kawan-kawan lah di luar sana yang boleh berkumpul walaupun dalam talian je. Jadi itu salah satu kebaikan lah kalau PKP ni. Saya boleh nampak benda tu lah, sebabkan kalau sebelum ni boleh katakan 1 tahun tu satu convention je kalau pergi luar negara ni. Tapi sekarang ni rasa daripada bulan 3 hari tu dah 2-3 convention dah kita ikut.
maksudnya ada kebaikan jugalah PKPB ni kan, walaupun kita betul. berada di rumah, macam tu kan. Ya, betul. Dia macam, tapi dia kena semua orang lah yang kena PKPB ni kan, supaya kita sama-sama boleh buat. Kalau semua boleh berjalan, kita seorang je duduk rumah ni tak best lah. Betul lah. Jadi nasihat saya kepada para penonton di luar sana yang berada di dalam kawasan zona merah ataupun PKPB, adalah lebih baik untuk kita patuhi SOP agar pandemik ini tidak berterusan. Saya difahamkan juga pada hari ini MKN ada memberi memberi taklimat bahawa PKPB di Sabah akan dilanjutkan lagi sehingga 9 November kalau tak salah. Jadi sama-samalah kita ni menjaga diri kita sendiri dan jaga orang lain supaya kita tidak menyebar secara tidak langsung pandemik COVID-19 ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan medan diskusi ini kepada Puan Emma untuk beliau berkongsi ilmu pada malam ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Rizwan. Sepanjang PKP ni saya ingin kongsikan pengalaman bagi kita yang di rumah kan, tak boleh nak keluar, dan kita yang tak boleh buat aktiviti di luar kawasan. Apa yang kami suka kongsikan adalah langit, yang mana bila daripada PKP yang pertama bulan 3 tu, kami nampak lebih ramai orang yang nampak fenomena langit ni, lagi peka dengan fenomena langit seperti pelangi yang berbentuk keliling matahari ataupun keliling bulan seperti halo, semua tu meteor. Jadi kita pada malam ini ingin kongsikan bagaimana siapa yang ingin melihat mencerap langit pada waktu malam, nak tahu ada sama ada itu bintang atau planet, bila bulan naik, bila bulan fasa penuh. Jadi saya akan kongsikan keadaan langit malam kita menggunakan satu simulasi dan software Stellarium namanya. Sangat berguna dan sangat bagus bagi kita yang ingin tahu tentang langit dan nak buat plan untuk cerapan. Jadi kita akan fokuskan kita punya topik hari ni pada cerapan lah. Cerapan kita waktu malam ni nampak apa, esoknya nampak apa akan terbit, apa yang akan terbenam, ada ke terbit terbenamnya. So kita akan berbincang lah tentang cerapan kita. Maka salah satu daripada campaign kami adalah stargazing at home. Maka kami suka sebarkan kepada ramai orang yang kita boleh, walaupun kita di mana juga kita berada, kita masih lagi boleh mencerap dari rumah, walaupun dari rumah. Apa yang kita boleh nampak, itulah dia kan. Okay. Saya ingin kongsikan, Ustaz Rizwan boleh tak kongsikan saya punya skrin kedua saya? Ya, okay. Dan ini adalah simulasi langit. Baiklah. Ini adalah satu simulasi, bukan langit sekarang, tapi bukan daripada kamera. Okay. Ini adalah simulasi langit daripada satu software dinamakan Stellarium. Okay. Okay. Dan ini apa saya boleh buat ni? Saya boleh gerak-gerakkan dia. Saya tekan, klik dan gerakkan dia. Jadi kita boleh gerakkan langit ni. Okay, saya suka letak utara di bawah, selatan di atas ataupun utara atas, selatan di bawah, kanan ni adalah barat dan kiri adalah timur. Okay. Betul ke dia punya kedudukan di utara, selatan, kanan, barat, kiri, timur? Ada kata betul? Kenapa dia kanan, barat dan kiri, timur? Itu satu persoalan yang selalu saya dapat. Ini kerana kita sekarang ni ikut geografi kan, utara atas, bawah selatan, kanan tu timur dan kiri tu barat. Kenapa sini terbalik? Sebab kita melihat kepada langit. Kita bukan tengok ke bumi. Kita sekarang tengok kepada langit.
Okay, kalau kita tengok bumi, kita akan jadi begini. Pening sikit lah. Macam ni. Okay. Okay. Macam tu. Okay, utara, selatan, timur, kanan, kiri, barat. Baru betul kan? Ini adalah peta yang kita dapat kalau kita guna GPS apa, memang kanan, timur dan kiri, barat. Terbit kanan, terbit timur dan terbenam di barat kan? Tapi sebabkan kita tengok langit, kita akan jadi begini. Terbalik dia punya susunan barat dan timur kalau kita utara di atas lah. Okay? Okay. Jadi simulasi ni akan menunjukkan langit pada waktu sekarang, tapi kita boleh ubah dia. So ini adalah panel di bawah ni adalah kita boleh ubah waktu, ubah apa kita boleh nampak. Okay. Jadi pada malam ini apa kita nampak? Kita akan nampak di kanan ni ada bulan. Okay. Sini ada bulan, kita ada pergi, kita Marikh, kita ada Marikh sini, Saturn, Zuhal dan Jupiter, Mushtari. Jadi kita akan nampak bintang-bintang lain, yang dot ni bintang, yang besar sikit ni, ni dua ni planet dan bulan. Soalan yang saya dapat adalah, boleh ke tengok planet dengan mata kasar? Ya, boleh dapat, boleh tengok planet menggunakan mata kasar. Jadi cara tengok adalah tengok atas je lah, kita tengok je. Okay, cuma perbezaan antara planet dan bintang adalah planet ni dia tak berkelip. Kita nampak dia macam tak berkelip kalau tak berawan lah. Kalau tak berawan tak berkelip. Kalau berawan sikit dia akan nampak lah kelip-kelip dia. Sebabkan awan tu yang halang cahaya. Tapi kalau langit cantik tak berawan, kita akan nampak dia tak berkelip. Okay. Jadi kita nampak 1, 2 dan 3. Yang cerahnya kita nampak Marikh yang lagi cerah. Lepas tu planet Mushtari dan planet Zuhal. Jadi kalau kita guna teleskop, kita akan nampak dia lagi dekat lah. Tapi kalau mata kasar, saya akan tunjuk cara mata kasar dulu ya. So kalau menggunakan mata kasar, ini macam ni lah. Apa pula ni benda ni? Yang macam jalur ni. Ini adalah Bima Sakti. Inilah tangannya, tangan Bima Sakti. Okay. Dan tengah dia dah tenggelam. Tengah dia di bahagian barat sudah. Dia dah tenggelam dah tu. Okay. Dan kita hanya nampak yang tangan dia. Okay. Tapi katakanlah kita nak tahu, kiranya nampaklah dia tenggelam lah kan. Okay. Kenapa saya kata tenggelam dan kenapa saya kata terbit? Bintang ni ibarat macam matahari. Matahari kita tahu terbit di bahagian timur dan terbenam di bahagian barat. Adakah bintang juga begitu? Adakah bulan, planet semua begitu? Jawapannya ya. Okay. Dia apa objek-objek yang memang semula jadi, okay, kita akan nampak memang terbit dari timur dan terbenam di barat. Okay, saya akan bagi simulasi. Simulasi ni, saya akan nampak sini ya. Ada di bawah ni, saya akan cepatkan dia. Okay. Saya cepatkan, silap. Okay, saya akan cepatkan masa. Okay, nampak dia bergerak dari kiri ke kanan dan maksudnya dari timur ke barat. Okay, turun sudah planet-planet, turun sudah. Berapa nak ke barat dah tu? Okay. Dan nampaklah bintang terbit dari belah timur dan terbenam di sebelah barat. Okay, itu maksud saya. Dia sama juga macam matahari, dia naik daripada bahagian timur, naik atas kepala dan turun terbenam ke bahagian barat. Tapi adakah semua bintang akan lalu betul-betul atas kepala? Tidak. Okay. Cuba kita tengok bahagian bintang tadi. Okay. Macam bintang di bahagian ke selatan sikit macam bintang ke bahagian Archana semua ni. Atas kepala kita, okay, saya akan letak satu grid yang mana dia akan tunjuklah satu bahagian atas kepala. Macam ni betul-betul atas kepala. Okay. Kalau saya bahagikan langit ni kepada hemisfera utara dan selatan, saya akan potong dia macam ni, separuh, nampaklah bahagian utara, bahagian selatan. Saya potong pula belah tengah dia, kita akan ada bahagian timur dan kita akan ada bahagian barat. Okay. Dan so garisan ni macam ni. So
mana titik tengah dia tu yang intersection tu. Ni lah atas kepala, kita panggilnya zenith. Z-E-N-I-T-H. Zenith. Okay. So adakah semua bintang akan melalui sini? Adakah matahari akan melalui sini? Jawapannya dia tengok kepada keadaan waktu, okay, untuk matahari. Tapi untuk bintang tidak semua bintang pergi atas kepala ni. Tapi dia akan lalu satu garisan di tengah-tengah ni yang membahagikan timur dan barat, okay. Ini dipanggil garisan meridian, M-E-R-I-D-I-A-N. Garisan ni, garisan tengah ni, bintang akan lalu di atas garisan ni dan itu dipanggil titik paling tinggi. Okay. Jadi semua bintang ni dia akan lalu garisan tengah meridian ni, ya. Itu titik paling tinggi dan dia akan turun ke barat. Jadinya sebelum betul macam waktu zuhur kita lah. Bila matahari tergelincirnya daripada atas kepala tu, garisan atas kepala, itu masuk waktu zuhur. Maksudnya dia tergelincir pada garisan meridian ni, itu masuk waktu zuhur. Okay. So, okay, itulah. So kita dah tahu kita punya bintang ada kitaran. Okay. Jadi adakah bintang setiap malam sama? Okay, makanya kalau bintang ni ada pergerakan daripada timur ke barat, makanya tak setiap malam dapat bintang yang sama. Katakanlah 3 bulan lepas, adakah sama dengan bintang sekarang ni, boleh nampak? Mungkin boleh nampak tapi bukan waktu yang sama. Okay. Hai Cik Syarin. Udah pas live Aduh, apa ni. Jadi kita akan buat tentang cerapan ni sekarang ni. Cik Syah. Aduh, langit kat luar ni sangat-sangat berawan. Langit di Sabah sangat berawan. Taufan Saudi sedang melanda. Okay, jadi kita pasal buat cerapan secara visual saja dekat laptop sajalah, kan? Okay, jadi balik kepada tadi, adakah bintang yang sama akan nampak setiap malam? So, maka tidak, sebab adanya kitarannya terbit dan terbenam. Tapi kena ingat ni bukannya langit yang bergerak. Perspektif manusia, kita nampak seolah-olah langit ni yang bergerak. Oh, langit yang bergerak. Oh, nampak dia pusing. Nampak dia terbit terbenam, tu dah matahari. Kan? Okey, sebenarnya taklah. Tapi sebabkan kita punya bumi ni berputar. Okey, dari barat ke timur, menyebabkan kita nampak langit dari timur ke barat. Okey? Jadi kita nampak seolah-olah je. Perspektif kita sebagai manusia berada di atas bumi yang nyata. Okey? Bukan bumi yang rata, bumi yang nyata. Okay. Jadi pada malam ini kita nampak lah. Okay, ada Marikh, ada bulan, ada Saturn, ada Jupiter. Tadi Encik Syarin baru je live tengok bulan. Tu saya pula masuk dalam ni. Okay. So Encik Syarin ni tengok bulan. Okay. Sekarang ni apa yang menariknya tentang simulasi ni, kita boleh tengok, okay, sekarang ni pada jam 9.50 malam. Kita tengok pada jam 2 pagi nanti, apa yang kita boleh nampak di atas langit, kan? So kita boleh gerakkan ataupun kita tengok belah kiri, panel kita ke kirikan mouse kita, nampak ada panel belah kiri ni, kita tekan ni jam, dia keluar satu kotak, kita tekan masa yang kita nak, kata pukul 2. Okay, kita pukul 2 lah. 2 lah kan? Okay. Pukul 2. Apa yang ada? Bulan dah terbenam. Sekarang ni tinggal Marikh. Ada satu. Ini selalu orang nampak ni. Yang 3 titik ni. Okay. 3 titik ni yang kata, saya tahu tu 3 titik yang tu. 3 titik yang tu kan. Yang macam satu garis kan. Okay. Pada dalam silibus sekolah rendah, sekolah menengah pun ada juga. Silibus sekolah rendah, ada belajar satu burus dinamakan belantik. Ya, belantik. So inilah burus belantik. Tapi kalau dalam bahasa Inggerisnya, bahasa Inggeris kita panggil, dia dinamakan Orion. Okay. Okay, maka di sini ini buruj namanya buruj ataupun bahasa Inggerisnya constellation, ya. Dan buruj ni dia adalah buruj ni adalah gabungan bintang, bukan kluster tapi gabungan titik bintang ni dijadikan satu gambaran. Itu adalah buruj, okey? Buruj. Jadi buruj belantik dalam Malaysia ni sebenarnya bukan ikut barat dia.
Barat Orion adalah seorang pemburu, tapi dalam belantik sebenarnya kalau kita tengok DPP, Dewan Bahasa dan Putaka, belantik bermaksud perangkap. Okay, perangkap anak perangkap tu yang ada tali, dia perangkap sebenarnya kalau dalam DPP lah, Dewan Bahasa Pustaka, tapi saya pastikan dalam syllabus. Okay, so buruj belantik ni, okay, kalau kita tengok sini, kita boleh naikkan nama dia, nampak tu Orion, ya. Jadi sebelah sini yang menariknya lagi, kita boleh letakkan gambar. So kita tengok kat panel bawah tu, kita tekan gambar tu, keluar semua gambar-gambar kau. So gambar ni itu menunjukkan buruj-buruj yang ada di langit. Ini adalah buruj-buruj yang kita nampak dalam satu malam. Satu masa, bukan satu malam. Satu malam tu banyak lah. Okay. So satu masa ni kita nampak semua buruj-buruj ni. Dan buruj ni, kalau tak semua buruj yang kita ada dalam bahasa Malaysia, ataupun dalam Malaysia, situs tak ada dalam bahasa Malaysia. So macam ada yang kita belajar macam Malaysia ni adalah macam Pari, buruj Pari, bahagian selatan, tak ada sini. Buruj Bido, Bido di atas lah, di atas sini, tak keluar lagi, akan keluar nanti pagi lagi. Okay, so ini adalah buruj. Okay, pada satu malam, soalannya, siapa yang dapat hadiah? Asyik, tak adalah. Okay, satu malam, berapa banyak bintang yang kita boleh nampak? Pada satu malam ni, ada kajian tau. Ada seorang ni buat kajian, satu malam, berapa banyak bintang yang orang boleh nampak? Okay, boleh cari dulu, nanti tambah balik. Okay, sekarang ni saya nak beritahu lah. Okay, kita dalam sistem buruj ni, kita ada 88 buruj. Okay, kita boleh hafal, kena hafal. Macam ni lah. Kalau nak tengok tadi, kita boleh hafal lah. Ini apa, Procyon di atas. Monoceros, kita ada Cancer, kita ada Lynx, Camelopardalis, Cassiopeia. So nama-nama buruj ni datangnya daripada Yunani, Greek. Okay, dan nama-nama bintang datangnya daripada bahasa Arab. Contohnya macam Betelgeuse ni asalnya daripada bahasa Arab Jauza Bait al-Jauza, okay? Bait al-Jauza ni maksudnya ni kot silap. Okay, Bait al-Jauza. So macam ni kita nampak kat tengah ada ni. Kat tengah tiga titik yang selalu kita nampak kat langit yang sebaris ni, pun dalam bahasa Arab. Al-Nitaq, Al-Nilam, Mintaka. So macam ni Saif Al-Jabbar, lepas tu ada Mira, Al-Henna, macam-macam lah. So semua kebanyakan nama bintangnya, itu menarik lah. Kita ada dalam banyak lagi, masih lagi maintain dalam bahasa Arab. Macam Aldebaran, sebab Al ni, banyaklah kepada bahasa Arab. So yang buruj ni sahaja masih pakai secara antarabangsanya menggunakan cerita dongeng, mitos-mitos Greek, Yunani, Rom. Jadi sukalah buat cerita macam ada seorang pemburu ni berjumpa, seorang pemburu sedang keluar nak pergi memburu. Jadi dia membawa seekor anjing buruan bernama Canis Major. Ni bawah ni, Canis Major ni. Okay. So seorang Orion pemburu membawa Canis Major pergi memburu. Memburu siapa? Memburu seekor kerbau. Lembu ke kerbau ke? Kerbau lah kan. Ini Taurus the bull. Okay. Jadi dia pergi memburu Taurus, tapi dia punya anak pula, anjing buruan dia pula, sedang dia tengah memburu Taurus, dia pula memburu seekor arnab. Seekor arnab Lepus. Ini pun bagus juga sebabkan ada boleh hafal lah, cara untuk menghafal buruj kan. So sedang dia tengah memburu ni, dia nak tembak dekat si Taurus ni, tiba-tiba dia lalu satu sebatang sungai. Nama sebatang sungai itu adalah Sungai Eridanus. Ni Sungai Eridanus ni, ini sungai. So dia tengok ke hujung sungai itu, dia nampak seekor burung
ajaib. Itu dinamakan Phoenix. Phoenix ni kalau siapa tengok cerita Harry Potter, nampak. Tahu satu tu, Dumbledore punya satu burung Phoenix tu boleh mati dan dia hidup semula. Dia mati, lepas tu dia hidup, tiba ada satu sebiji telur. Ajaib. Itulah mitos lah. Okay, janganlah percaya pula kan. Saya cari pula Phoenix nanti. Okay, itulah salah satu cerita lah. Tapi macam tergantung, saya tak tahu kenapa. Okay, banyak lagi cerita dia. Cerita macam ada Perseus. Perseus sedang mencari cintanya, si Virgo. Okay, so banyaklah. Ada juga yang menggunakan gambar, bukan saja gambar-gambar mitos, ada juga menggunakan gambar sains, instrumen, gadget macam triangular, ada pakai ni horologium, ada juga ni Pisces saya panggil dia. Pisces. Okay, kita gerakkan lagi ni. Kita boleh tengok satu malam punya. Okay, kita gerakkan lagi. Macam ni, sextant. So ada juga objek-objek lain. Objek yang paling banyak ni adalah binatang lah. Okay, ni macam satu kapal ni dulu asalnya dia merupakan satu buruj je, tapi dia dah pecah per 3. Macam ni, Vela satu buruj lain, Carina dan Pupis. Bukan Pupis. Pupis lah, betul. Pupis dia ada punya depan ni, Carina badannya dan Vela. So dulu asalnya ni satu buruj besar tapi dipecahkan. Okay. Sekobos ni gagak, burung gagak. Ini adalah Rom punya tempat air diorang. Ni pun barang Rom lah. So binatang. Okay. So ini adalah buruj lah. Buruj. Okay. Yang kita boleh nampak. Dan tak semua buruj ni kita boleh nampak pada satu malam. Tak semua 88 buruj ni boleh nampak satu malam. Okay. Kita boleh nampak, katalah nak tengok Orion tadi kan. Kita nak tengok Orion. Tak semua, satu tahun tu, tak satu 12 bulan boleh nampak. Tak. Okay. Mungkin dalam 6 bulan je boleh nampak. Mungkin pada start pada bulan 9, akhir bulan 9, masuk bulan 10 boleh nampak. Sampai bulan 2, dia dah tenggelam dah. Okay, maksud saya kenapa Saya tunjuk kenapa Okay, katakanlah sekarang ni, hari ni untuk Orion. Hari ni sekarang ni pukul 9 hampir pukul 10. Nampak Orion tempat belah timur. Ni, dia terbit. Okay, kalau kita tengok waktu maghrib tadi apa kalau maghrib di Sabah ni jam 6 dah maghrib dah. Okay, jam 6 maghrib dah. Okay, waktu maghrib tadi Orion pun tak nampak. Okay. So katakanlah dia terbit pada jam 10. Kalau dia terbit jam 10, jam berapa dia akan terbenam? Okay. Yang seronoknya kita boleh kira tau pukul berapa dia kalau dia terbit pukul 10, pukul berapa dia terbenam. Kita boleh kira. Cara macam ni tau. Kita ambil satu hari untuk Malaysia, satu hari kita ada siang, satu hari 24 jam. Okay. Siang kita ada 12 jam, malam ada 12 jam. Katakanlah, katakan 12 jam malam, waktu tu kita boleh nampak kan? Okay, kata dia terbit 12 jam, dia terbit pukul 10 malam, pukul berapa dia terbenam? Okay, dia terbenam 12 jam, tambah je 12 jam tu. So, dia akan cross kan, dia akan cross satu malam, tambah lagi 12 jam, dia akan terbenam. Macam tu lah. Okay. So, tambah, kita tengok tak percaya lah kan, kita tengok lah sini. Tengok baik jam naik. Okay, dia cross ni kat meridian. Dia turun pada jam 10 dia hilang. Okay, jam 10 dia dah terbenam. 10 pagi. Jadi berapa jam kita boleh dapat? Tolak 10 jam, tolak 4 jam, cuma 12, 8 jam je lah kita dapat Orion. Okay. Jadi ini Orion lah. Tapi kalau kita tengok lah, setengah orang nak tengok, macam mana nak tengok Milky Way Milky Way, itu dah satu subjek yang hangat di Malaysia. Macam saya cakap tadi kan, kita nampak lengan Milky Way kan. Lengan Milky Way, saya tutup dulu ya, buruj ni. Okay, lengan Milky Way. Inilah Milky Way. Okay, ini pada jam 7 tadi. Kalau langit cantik, boleh dapatlah ni. Okay, Milky Way ni adalah kita punya Bima Sakti, kita punya galaksi, rumah kita. Maksudnya kita ni atas bumi dia ada kawan-kawan dia planet kan. Kita mengorbit siapa? Kita mengorbit matahari kita kan.
Lepas tu kita ada Oort cloud, Kuiper belt, lepas tu Oort cloud, lepas tu kita keluar semua ni, kita boleh nampak kita punya galaksi. Okay. Galaksi kita dinamakan Bima Sakti ataupun Milky Way. Dan kenapa galaksi ni tak nampak macam ni Kenapa tak nampak macam dalam galaksi Samsung tu yang berputar-putar macam tu? Kenapa tak? Sebabkan kita di dalam rumah, bukan di luar. Kalau kita di luar, kita boleh nampak macam tu, tapi kita di dalam. Ibarat kalau kita dalam rumah kan, kita dalam rumah, macam ni nak tengok dinding luar kan? So tak boleh. So kita nampak, kalau kita dekat ruang tamu, kita nampak lah dapur belah sana, nampak bilik, nampak pintu ruang depan kan. So ni ibarat kita tengok dalam. So kita sekarang ni berada di hampir hujung Bima Sakti. So kita tengok cross. Kita tengok cross ke tengah. So inilah tengah-tengah Bima Sakti ni. Okay. So ada satu, saya suka beginilah. Ada satu buruj ni, dia akan pegang kepada tengah-tengah, dia akan pegang ni lingkaran Milky Way ni. Buruj apa tu? Itu adalah buruj Scorpius. Ni ya, Scorpius. Scorpio ni kalau jengking ekornya dia macam sangkut begitu. Dia sangkut dekat Milky Way ni. Okay. So waktu bila kita boleh nampak Milky Way ni, adakah bulan Disember, adakah bulan Februari, Januari? So kena tahu pergerakan langit. So kita boleh juga menggunakan stellarium. Okay. Katakanlah sekarang ni Milky Way ni di bahagian barat. Okay, pukul berapa dia terbenam? So kita check lah. Jam dia, pukul 10 dah terbenam dah. Kalau pukul 10 dah terbenam dah, macam mana nak tengok pukul 2 pagi kan? So bulan berapa yang sesuai? So kita patah balik bulan yang sebelum-sebelum ni. Okay, kita buat macam tadi lah. Saya suka start pada waktu maghrib. Okay, so stop masa. Silap. Stop waktu maghrib. Okay, bulan yang sebelum-sebelum ni waktu maghrib. Ada ekor. Okay, waktu maghrib pada bulan 6. Bulan 6 cantik sebabkan satu malam tu boleh dapat. Satu malam tu sampai subuh tu boleh dapat Milky Way. Boleh dapat ni Bima Sakti. So satu malam sampai di subuh, sampai matahari terbit. Sekiranya sebelum matahari terbit ni, dia baru terbenam. So macam ngam lah timing dia pada bulan 6. Kalau kita pergi bulan yang bulan 10 sekarang ni, memang tak ngam dah lah. Dia dah terbenam dah kan. So kita tengok waktu lah. So sekarang ni waktu sesuai adalah untuk tengok berlantik. Okay. Alright. Apa yang menarik lagi, malam ni, taklah malam ni, boleh katalah kita lepas CP lah. Yang best ni sekarang ni, kat atas ni nampak tak ni warna hijau-hijau ni? Yang saya tambah sikit lah dia punya ni. Okay, nampak tak hijau ni, kuning ni? Ini bermaksud itu adalah meteor shower. Dia ada meteor shower kecil-kecil. So ini namanya Andromedix, Northern Taurus, Arietids, Southern Taurus. So ini adalah meteor shower, yang mana maksudnya kenapa dia letak sini? Adakah meteor ni nampak sini je? Oh tak, okay. Meteor ni ataupun kita suka dipanggil dia sebagai tahi bintang. Dia memang sangat random tau. Random. Dia macam kalau kita, yang jangan pakai teleskop lah, jangan pakai binocular. Pakai mata kasar je. The best gadget kita dalam mata. Okay. Dan kita baring je, katalah Andromeda semua ni, dia akan macam suka hati dia je kat mana. Okay. Sebab kita tak boleh nak detect habuk kecil tau. Meteor ni hanya, kalau meteor begini kan, dia hanya habuk kecil je. Ibarat kita tengok kat pasir tepi jalan ni, kecil-kecil tu, 6 mikrometer tu. Macam tu lah besar dia. Lepas tu masuk atmosfera, dia terbakar, nampak percikan api sikit-sikit tu. Itulah dia. Tapi yang bestnya kalau macam akhir tahun nanti, yang kami pernah buat kan, pada tahun 2018. Baca baju ni? Betul lah? Baca baju ni. 2018, kami pernah nampak sebanyak 1,243 meteor satu malam. Kami dalam 120 orang begitu, 200 orang ke? Menjerit satu malam lah. Taklah menjerit pun gila kan, tapi mengira.
1, 2, 3 sampai habis. Tapi kami dah first meteor kami adalah satu meteor yang panjang apa sini kan? Hijau. Oh, tak ada bunyi, tu bunyi saya buat sendiri. Okay. Lepas tu dia bila kita boleh tengok one of the best meteor shower inilah dia. Okay. Bulan 12. Okay, 13 hari bulan ni. Ni dia. Geminids. Okay. Meteor shower Geminids. Dan dia akan keluar di Buruj Gemini. Okay, dia punya meteor shower ni dia sempena nama kat mana dia keluar. Buruj apa yang dia keluar. Contoh macam Geminids ni sempena nama Gemini. Ya, Gemini. Gemini tu siapa? Gemini tu adalah adik-beradik kembar. Okay, ni adik-beradik kembar. Okay, kenapa dia panggil kembar kan? Gemini kita belajar sikit lah. Okay, macam ni ya. Ini tau, yang nampak ni. Saya dekat sikit. Okay. Nampak ni ada dua bintang cerah sini. Namanya Castor dan Pollux. Lepas tu dia ada kaki dia. Sini, bawah. Sini, bawah, kanan. Lepas tu kalau kita potong ni ke kiri kat dia. Sini, bawah, kiri. So ni kaki kanan, kaki kiri. Dia macam kita potong dia, bukan kaki kanan kiri lah. Dia macam kaki seorang ni lah. So dia macam mirror. Dia macam kembar. So dia panggil Gemini. Dia panggil adik-beradik kembar. Okay, the twins. Okay. So Geminids ni sempena daripada buruj Gemini. Pada keluar daripada buruj ni. Dekat dengan Castor. So kita nampak. Dia akan keluar sana. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar meteor. Ya, saya cuba bagi contoh ya. Okay, lambat kot ni. Tu lah dia. Oh, dia ada juga. Okay, fine. Nampak tak? Nampak. Okay. Kenapa yang lain keluar sini? Okay, macam tu lah. So, nampak je random kan? Nampak macam random. Dia tak keluar betul-betul titik sini tau. Dia keluar random. Okay, saya tutup. Tutup ni pula. Okay. Nampak macam ni. Randomnya. Kan? Dia macam tu juga. Situasi yang kalau kita pergi meteor shower ke nanti kan, kita baring je, bawa kawan-kawan, ataupun keluarga, Milo panas, sejuk. Okay. So kita baring je, tengok atas. Lepas tu apa kita boleh buat? Kita tentukan kat mana buruj tu berada, pukul berapa dia keluar, pukul berapa dia terbit. Pastikan kawasan tu lapang, kalau boleh tempat yang macam berpadang lah. Dan tak ada lampu yang direct kat mata. Macam ada lampu luar rumah ke ataupun lampu jalan ke. Kalau boleh ke tempat yang tak ada lampu lah. Okay, tak ada street light. So baring, tengok mana Gemini ataupun cari boleh cari guna apps juga. Siapa yang dah power tu boleh nampak dah ni. Cari ataupun senang cari je Orion. Lepas Orion nampaklah Gemini. Okay. Lepas tu just relax tengok atas. And kalau nampak ada keluar tu, tengok dari mana dia punca. Kalau dia punca arah daripada Gemini maksudnya dia Gemini lah. Mungkin contohnya macam ni kita baring, nampak dia keluar macam ni, macam ni, ke kanan ke kanan begini. Okay, nampak ke arah selatan barat ni. Okay, arah ni kalau punca ni dari, punca dari Gemini. So, punca daripada Castor. So, itu adalah Gemini. Okay. So, kebiasaan lah. Bila bulan 12 ni bulan monsun kan. So, kita doakan lah. Semoga satu malam ni ada beberapa jam untuk kita tengok. Tapi jangan risau. Kita ada lebih kurang 10 meteor shower yang besar sepanjang tahun. Nanti insyaAllah saya akan cuba cover pada seterusnya tentang meteor shower saja. Macam mana nak tengok, macam mana nak ambil gambar. Okay. Saya akan cover lah tentang meteor shower saja, okay? So saya akan go through sikit jalan ni Okay, saya nak cerita banyak lagi lepas ni. Saya nak tengok planet semua lagi. Alright, okay. So, ini adalah contoh lah, okay, meteor. Daripada tadi kita tahu buruj, kita dah tahu tentang bintang. Bintang. Ada yang dapat tentang bintang tadi? Berapa banyak bintang kita dapat? Dapat tengok satu malam?
Ada yang jawab ke? Okay, siapa yang jawab tadi yang betul tu? Cik. Boleh kontak saya, nanti dapat hadiah. Cik, tak ada. Okay, bintang kita boleh nampak dalam satu malam sebanyak 9,096 bintang. Kalau hemisfera yang penuh. Jadi kita dapat, kalau satu hemisfera saja, sebanyak 4,548 bintang. Okay. Yang bestnya, ada orang, okay, memang ada orang tukang mengira bintang pada waktu malam, iaitu astronomer Dorit Hoflate daripada Yale University. Memang dia buat, and dia ada katalogkan bintang yang dia nampak. So bintang ni dikatalogkan sampai kecerahan 6.5 cerahnya, magnitude dia. Okay. Maksud kecerahan magnitude 6.5 tu maksudnya limit mata kita boleh nampak bintang paling malap pun 6.5. Dia tak cerah. 6 tu, nombor 6 tu pembesar tapi tak cerah. Okey, dalam astronomi kan, dia macam kita pergi menang pertandingan tau. Okey, macam nombor 1 tu top first, second, kedua dia kurang cerah. Ketiga ni kurang lagi cerah, malap sikit. Lepas tu keempat malap lagi, 5 malap. Okey, nombor 6 tu lagi malap lah. So 6.5 tu malap lah kiranya. So tapi yang bestnya, selepas saya tahu ada nombor 1 paling cerah kan, ada lagi bintang yang cerah daripada dia. Macam tu. So tengok, okey, dia letak tepat kosong. Lepas tu ada kosong negatif lagi. Macam kita tengok sini contoh kita tengok dekat Betelgeuse lah. Saya suka Betelgeuse. So kat sini Stellarium ni dia ada, kat kiri dia ada dia punya info tau. So dia nama dia Betelgeuse ataupun Almankip, Betelgeuse, Martian Star, Mizan, Nizam. Okay. Apa Alpha Ori. Ataupun panggil Alpha Ori. Itu tulisan kalau kita nak coding. Bukan coding. Apa panggil? Macam dia dalam satu burus tu dia berapa bintang. Diorang akan letak nama Greek. Huruf Greek. Alphabet Greek. Alpha, beta, gamma, delta semua tu. So alpha ni lah bintang cerah lah di dalam burus Orion. Itu pertama. So dia punya magnitude bagi bintang Betelgeuse ni adalah dia sebabkan dia ni adalah bintang yang bertukar-tukar dia punya magnitude, ada cerah kadang malap tu sebabkan mungkin dia punya aktiviti bintang ni. So dia lebih kurang kosong hingga negatif kosong atau 1.3. So dia punya kecerahan dia 1.3. Okay, so kecerahan dia. Tapi kalau macam ni, bintang lain kita boleh tengok lain. Kita boleh tengok. Klik je bintang lain. Ini contoh macam bintang merah. Bintang merah dia punya magnitude dia 2.05. Okay, Capella 0.05 ni magnitude. Okay, atas tu dia punya tulisan ni kecil kan? Nampak boleh baca boleh baca tak? Okay. Di bawah nanti kalau boleh kita buka try download lah dekat dalam laptop. Senang sebab dia free kan, laptop free tapi handphone dia berbayar lah. Tapi banyak lagi apps lain, jangan risau lah tu, just search je. Okay, dekat sini dia ada dua jenis magnitude tau. Satu magnitude menggunakan mata kasar yang letak pertamanya 0.05 tu adalah mata kasar, dan ada magnitude absolute magnitude. Itulah magnitude kecerahan yang sebenar yang dikeluarkan, yang boleh nampak. Kalau dia comparekan sebetulnya, bukan mata kasar lah. Kalau mata kasar kita tak sama dengan yang sebenar dikeluarkan. Okay, mata kita dengan detektor lain So kita yang mata terpulang pada manusia lah. Alright, so katalah yang saya suka buat kan, kalau siapa nak buat kajian kan, nak tengok ataupun nak test mata, try lah kita compare kan mana-mana bintang yang malap di sini, ataupun saya suka buat ataupun sini kan. Kalau di KL, di wilayah sana tu, Labuan ke wilayah Persekutuan Putrajaya ke, situ boleh try tengok Orion, sebab Orion ni belantik ni agak pita-pitanya boleh cerah, dan boleh tengok lah yang ni, yang ketaranya ni. Okay, 3 ni. Tapi try tengok yang 3 dot di tengah-tengah ni. Mungkin boleh dapat
Saya boleh dapat rasanya. Tu tengok yang kepala dia. Okay. So kita boleh tengok bintang ni kalau kita pergi tempat macam Ramai kata, kat KL boleh tengok bintang ke? Boleh, tapi tak semua. Okay. Dekat mana? Alostar boleh nampak bintang ke? Macam tu kan. Boleh. Tapi tak semua sebabkan ada pencemaran cahaya. Alright. So kita boleh tengok, kita simulasikan bintangnya. Saya kasi tutup ni balik. Okay, kalau macam pergilah tempat-tempat yang bercahaya yang teruk lah, macam di bandar-bandar besar, so kita pun cahaya tu akan menyebabkan kurang lagi bintang yang kita nampak. Daripada tadi kan nampak banyak lagi bintang tengah ni, tepi-tepi sini, tapi sebabkan cahaya daripada bandar tempias ke langit, pantul ke langit, menyebabkan langit kita punya awan, atmosfera kita penuh dengan cahaya. So cahaya tu pantul balik ke mata kita. So kita tak nampak. So cahaya dari bintang tu terhalang oleh cahaya bandar. Okay. So untuk nak tengok meteor shower ke kan, apa kan. Untuk meteor shower ke nak tengok bintang yang lagi banyak kan, pergilah ke tempat yang lebih kurang pencemaran cahaya. Macam banyak je kat Malaysia ni. Cuma kita yang tak explore. Kena explore lah. Macam Pulau Redang, Pulau Perhentian, apa tu? Pulau sana pun best juga lah. Pulau Awu, okey tu. Okay. Tapi janganlah Pulau Pinang. Tak boleh. Pulau Pinang lebih kurang juga jangan KL. Okay, sama je. So, itulah. Okay. Sebabkan kita punya pencemaran cahaya, kita nampak kurang lagi bintang. Jangan expect lah nak tengok meteor shower sangat sana. Tapi kalau kata ada fireball, mungkin tu boleh lah. Fireball ke yang cerah-cerah tu. Saya pernah dapat kan satu video daripada Johor Bahru. Diorang dapat satu Bolide ke fireball lah. Dapat daripada dashcam. So sekarang ni kita try lah cari dashcam yang boleh buat waktu malam. Waktu best. Saya try lah. Saya dah pernah dapat tapi cuba sebabkan dashcam tak tahu. Nampak macam halus je. Tapi dengan mata kasar kan memang hijau. Nampak lah ketara. Panjang lagi. Okay. Alright. Apa yang menarik lagi tentang ni adalah, sekejap saya nak naikkan balik bintang tadi. Okay. Kalau siapa nak bagi soalan kan, sebab saya rasa macam kena soalan kena last sekali kot Q&A. Tak kisah apa sekarang. Okay. Okay, apa tadi? Okay, objek yang paling best, macam best lah atas stellarium ni kita boleh tengoklah apa objek gelap, objek malam macam nak tengok galaksi ke, nak tahu kat mana kan, apa objek-objek yang ada. Okay, macam tapi kita study dululah apa objek, apa tu galaksi, apa tu nebula kan, apa tu cluster. So apa yang ada? Sekarang contoh macam nebula yang paling famous adalah the Great Orion Nebula. Tak lain tak bukan daripada belantik juga. So pergi ke belantik, satu tengah-tengah ni kalau kita tengok tadi, dia macam bercahaya ni tengah ni. Kan? Ini adalah the Great Orion Nebula. Tu dah ada. Okay. Yang kanan tu je yang Great Orion Nebula, yang kiri ni bukan. Ini budak-budak sekarang sukalah tengok. The Running Man. Ni Running Man. So ini adalah planetary nebula. Nebula yang bintang yang mana dah mati. Dia mati, dia okay? Jadi supernova. And then lepas habis tu dia melahirkan lagi bintang-bintang yang lain. Beribu bintang. Kira sekarang ni beribu bintang sedang dilahirkan. Jadi protostar sana tu. Tengah menjadi. Okay. So sedang menjadilah. So dia panggil planetary nursery. So tengah nursery. Banyak bintang dilahirkan. Ni hospital mati dan hidup di sini. So kami pun tengah tunggu. Sebenarnya Betelgeuse ni bila nak mati kan. Supaya mati nak tengoklah apa kejadian Betelgeuse ni. Dia hari tu pernah ada waktu di mana Betelgeuse ni dia tiba-tiba malap. Semua orang kalut
tengok Beetlejuice ni, apa jadi kan, tengok adakah dia meletup lah ke, cepatlah meletupkan, cepatlah mati, walaupun macam kejam jugalah tapi cantik kematian dia, tengoklah contoh, cantik kematian dia. Okay, okay, itu salah satulah, ni panggilnya nebula yang mengeluarkan cahaya, so nampak warna-warni dia ya. So nebula, emission nebula. Okay, ada satu lagi nebula, dia panggil dark nebula, nebula gelap. Okay. Ini horsehead nebula. Ketara kan, horsehead kan, kepala kuda. So kenapa panggil kepala kuda? Sebabkan bentuk dia kepala kuda. So senang nak tahu lah. Ni nebula apa kan. Okay, ini sebenarnya nebula kepala kuda ni bahagian ni je. Yang belakang ni adalah belakang dia. Bukan dia sebenarnya. Okay, ni dia. Ini adalah horsehead ni lah. Sebenarnya dia adalah objek yang malap macam debu. Okay, dia lah asap debu, tapi sebabkan dia tak pantulkan cahaya dan dia tak membiaskan cahaya, dia tak mengeluarkan cahaya, so dia gelap. Okay, dan cahaya ni belakang dia sebenarnya ni. Perspektif kita ni actually kat belakang dia, so warna merah-merah ni. Belah kiri ni adalah flame nebula. So inilah nebula yang, ini dark nebula, ini emission nebula. Okay, ada satu lagi nebula yang mana dia memantulkan cahaya. Okay, di Burus ni juga ada satu lagi nebula. Ni nebula ni memantulkan cahaya. Ni nebula ni dipanggil the witch head, kepala ahli sihir. Kepala lah, muka kepala ahli sihir perempuan. Sebab Mas Ali kan dia ada ahli sihir yang hidung dia panjang, ni hidung. So ni mungkin bibir dia, dagu dia panjang ni. Ni topi dia panjang ke atas, dia pakai topi. So ini adalah nebula yang memantulkan cahaya. Okay, so sebab tu dia warna biru, dia pantulkan cahaya-cahaya daripada bintang. Okay, ada lagi, satu lagi, ada yang disebut dalam Al-Quran, dan ini adalah bunga terbesar yang boleh nampak di langit, bunga. Itu rosette nebula, warna merah. So ini bunga yang besar kita boleh nampak, bukan di atas bumi tapi di langit. Okay, dinamakan rosette nebula. Okay, itu adalah nebula lah yang kita boleh nampak. Apa lagi kita boleh nampak? Inilah salah satu objek yang mana banyak orang nampak, and orang kata apa tu satellite ke, planet ke? Tak, ini adalah Jula-Juli bintang 7 ataupun nama Yunaninya adalah Pleiades ataupun Kartika, Karatika. So saya rasa banyak etnik yang bukan saja di Malaysia ada yang menggunakan bintang ni sebagai rujukan untuk musim. Sekarang ni kalau macam di orang dusun, ada yang panggil Misompuru, ada yang panggil Murupuru, bintang 7. Kita kalau mata kasar, kita akan nampak dia 7 sekumpulan di langit. Bagi setengah etnik mengatakan bintang ni, bintang Kartika ataupun Pleiades, ini menunjukkan bila terbit waktu bila nampak waktu barat matahari terbenam, dia adalah waktu musim untuk membakar. Tak silap. Sebab dia musim tengkujuh, musim panas lah. Okay. So itu setengah tu memang menggunakan ini untuk menunjukkan musim untuk menuai ke, musim untuk membakar pokok, tebang pokok ke macam tu lah. Ada yang untuk tebang pokok pun ada. So itulah Misompuru, Karatika, Ketika. Ada juga kalau
yang famousnya digunakan pakai oleh satu negara ni, iaitu di Jepun dipanggil Subaru. Kan kalau perasan dia punya kereta panggilnya Subaru. Memang logo dia tu adalah logo Subaru. Kalau cuba cari negara mana yang pakai bintang ni sebagai dorang punya dalam bendera dorang. Carilah negara apa yang pakai bintang ni untuk dorang punya negara. So ada dua negara pakai bintang. Satu, banyaklah tapi yang bintang betul lah. Macam satu lagi pakai buruj pari. Satu lagi pakai buruj pari. Negara apa? Okay. Alright. Ada yang menarik lagi, kita akan nampak kita punya jiran, iaitu jiran kita, jiran galaksi kita, iaitu Andromeda. Ramai nak sangat tengok Bima Sakti macam ni. Tak boleh sebab kita dalam rumah. Okay, so kita tengok jiran kita. Okay, jiran kita punya rumah lagi besar daripada kita sebenarnya, 2 kali ganda lagi besar. So kita tengoklah jiran kita ni. Okay lah, kalau kita tengok dia ada coding tau, dia ada katalog. Ada orang ni nama dia Messier, dia katalogkan objek-objek macam ni, dan ini adalah katalog nombor 31. Okay, M31. So inilah Andromeda, galaksi Andromeda, 2 kali ganda lagi besar daripada Bima Sakti. Kata Bima Sakti ni mempunyai 200 bilion bintang. So Andromeda mempunyai 400 bilion bintang, lagi besar daripada kita lah. So tengoklah dia. Bawah ni pun, ni adalah galaksi tau. Okay, ni adalah galaksi M110 namanya. Okay, codingnya. Dan katakanlah ini Bima Sakti, saya beri contoh lah. Contoh yang kata ni betul-betul. Contoh, kat mana kita? Di manakah kita berada kalau ini Bima Sakti? Kita akan berada di tepian pantai, tepi-tepi dia. Tapi bukan betul tepi, lebih kurang dalam sikit. Katakanlah kita punya diameter dari hujung ke hujung ni, diameter Bima Sakti kita 100,000 tahun cahaya. Okay, kalau kita potong ni 100,000, kiranya radiusnya 50,000. Okay, kita 10,000 tahun cahaya daripada hujung. Pada siapa yang tak tahu tu apa tahun cahaya ini adalah unit. Okay, unit jarak, bukan masa. Kita tahu tahun tu masa, tapi kita pakai tahun cahaya, tambah tahun cahaya. Light years, LY, light years. Okay, so tahun cahaya, macam nak tahu tu besar tahun cahaya tu kan? So tahun cahaya ni nak tahu besar dia, satu tahun cahaya bersamaan 9 trilion kilometer. 9 trilion. Trilion bersamaan 9 kali 10 kuasa 12 kilometer. So 100,000 tahun cahaya. So kita kali lah. Tahulah berapa jalan kilometer. So besar kan. Subhanallah. Okay. So ini adalah, so katakanlah ni 2 kali ganda besar daripada kita. So kali 2 lah. So kita 100,000, dia 200,000 tahun cahaya. Akan datang Allah Alam bila, tapi dah dikira kita akan berlanggar dengan jiran kita ni. Jiran tak baik betul. Okay. Okay, boleh kita tengok kepada soalan ke? Oh, ada soalan. Okay, saya dapat daripada Konti mengatakan ada soalan. Okay. Baik, terima kasih kepada Puan Emma atas perkongsian ilmu tadi. Jadi kita sharekan soalan-soalan ni. Tadi pas waktu soalan tentang berapa banyak bintang tu, ada yang jawab 4,000 bintang. Oh, ada juga yang jawab ni, berapa banyak bintang? Sebanyak cintamu, Emma. Aboy. Sungguh malam ni. Apa ya ni Puan Ayu Sulaiman. Terima kasih ya, cintamu diterima. Okey, baik. Kita ada soalan daripada penonton. Yang pertama sekali, yang ni, saya sharekan di sini. Apakah perbezaan constellation, buruj dan asterism? Okey, soalan yang sangat bagus sebab macam
apa itu buruj, apa itu asterism? Asterism ni macam contoh macam biduk Kalau dalam Malaysia kita panggil biduk, tapi sebenarnya secara international diguna pakai biduk bukan buruj. Walaupun Malaysia pakai tu buruj, biduk bukan buruj sebenarnya. Kalau kita biduk ni adalah asterism. Asterism adalah sebahagian daripada buruj. Contoh macam kita tengok biduk. Okay, kita cari biduk. Ni ya. Belah sini nampak ni muka macam bengis ni sini. Sekejap. Okay. Okay. Macam ni kan. Yang kita di sekolah. Okay. Okay. Ni ya. Ini kita belajar di sekolah biduk. Biduk ni adalah sebenarnya asterism sebenarnya. Kalau diguna pakai secara antarabangsa. Ataupun the Big Dipper. Big Dipper adalah asterism. Okay. Dan yang sebenarnya constellation dalam buruj atau constellation Ursa Major. The Big Bear. The Papa Bear. Super Papa Bear. Okay. Ini adalah constellation. Dan ini adalah asterism. So asterism adalah sebahagian daripada constellation. Constellation. Ada satu lagi yang ramai juga runsing, iaitu zodiac. Apa perbezaan dengan zodiac kan? So zodiac ni adalah buruj yang di mana matahari lalu berada. Okey, contoh saya akan keluarkan satu garisan. Bukan. Saya cari sekejap. Saya akan letak satu garisan ni. Ini ecliptic grid. Oh no, ecliptic grid ni. Oh no, ecliptic optic. Okay, yes. Okay, ini garisan yang mana matahari akan lalu. Contoh macam kita buat waktu siang. Okay, kita buat nanti pagi nanti kan. Saya akan letak utara di bawah. Okay. Alright, pagi. Matahari terbit kan? Tu dia matahari. Tapi saya nak tutup cahaya matahari Saya tutup cahaya matahari. Okay, nampak matahari ni? Dia akan berada di atas garisan ni. Dan mana-mana buruj yang berada di atas garisan ni, ini adalah dipanggilkan sebagai zodiak. Okay, so kita akan gerakkan matahari ni. Nampak matahari ni? Nampak matahari bergerak sekali dengan langit kan? Okay, nampak gerak sekali dengan semua buruj ni. Saya akan cepatkan. Okay, saya akan cepatkan. Nampak dia akan bergerak dengan buruj. Okay, itu pada satu hari. Apa jadi kalau dalam satu tahun? Okay, kita akan tengok secara satu hari per hari lah. Satu minggu per minggu Dalam satu minggu. Pause. Okay. Okay, dalam minggu. Silap. Okay, sebab hari lah. Okay. Nampak tak matahari ni bergerak daripada buruj Virgo ni, dia akan pergi ke sikit-sikit masuk ke Libra. Lepas tu seterusnya dia akan pergi ke Scorpius. Yes, dan dia akan lalu satu lagi buruj, tapi sekarang ni kalau kita masuk ke dalam zodiak juga, Ophiuchus yang baru. Sagittarius. Jadi sikit-sikit lah. Saya pergi ke tengah hari lah. Senang sikit. Okay. Ni apa ni Saya tak matahari tengah lah. Okay. So, pergi ke Capricornus. Seterusnya, dia pergi ke Aquarius. So, sebelum ni kita tahu ada 12 zodiak yang banyak kita belajar tu kan. Capricornus lah, Aquarius, Ketam lah, Cancer kan. So ada 12 zodiak dan kita ada tambah lagi satu iaitu Ophiuchus yang mana nampak tadi dia ada lalu di atas garisan. Okay.
So kalau kita tengok dulu kan, sekarang ni kalau kita tengok dalam Syarq Kabasta, dia ada tahu macam astrologi punya kawasan, data astrologi. Pada bulan ni, ni Cancer. Pada bulan ni, ini adalah Gemini. So sekarang ni kita tak boleh pakai itu dah. Sebabkan matahari yang dia pakai tu adalah pada sebelum tahun 2000. Okay. So masa tahun 2000, dah lepas 1000 tahun tu, kita punya matahari pergerakan ni dah, bukan pergerakan matahari lah, tapi sebabkan planet kita bergerak, ada position dia. So ada lencongan sikit. Begitu, okay. So waktu ni tak sama. Alright. So matahari berada di sekarang ni, pada bulan 4 dia berada di Pisces. Kalau dulu, kata cek dulu kita tengok tahun 1800 lah. Kan berubah. Nampak tak berubah sikit? Oh, ada lah. So orang dulu ni dia akan tengok kepada di mana matahari tu berada. Ada dah berubah bentuk ni. Betul ke ni? Kan? Betul. Berubah sikit lah. Okay. So perubahan dia bagi 1000 ni tak ada beza. Kita tengok 13,000 sebenarnya. Okay. So setiap 13,000 tahun kita akan nampak perubahan matahari tu. Perubahan matahari tu. Dia punya bulan ni tak sama dengan sekarang ni. Okay. So data yang astrologi pakai sekarang ni tak betul lah. Dia tak up to date. Okay. Tapi dia still tak nak tukar sebabkan saya tak pasti kenapa. Mungkin kita tanya astrologi kot. Alright. Okay, so itu perbezaan antara zodiac, asterism dan constellation. Ada soalan? Okay. Baik, soalan seterusnya. Lingkaran asteroid terletak di antara bumi dan Marikh. Adakah kesemua asteroid yang memasuki atmosfera bumi berasal daripada lingkaran ini? Cukup komen sikit. Okay. Asteroid ni, katalah, boleh bukan bintang kat sini, bintang kat. Okay. Asteroid ni, yang kita selalu nampakkan macam kita dengar asteroid Bennu, asteroid Itokawa, asteroid apa yang warna yang macam nama bunga ni. So asteroid yang kebanyakan yang akan mendekati bumi ni tak semestinya datang daripada lingkaran asteroid yang berada di antara Marikh dan Mushtari. Ada juga asteroid daripada Kuiper Belt, iaitu belakang daripada Pluto. So ada Pluto belakang sana tu, ada juga asteroid yang akan lalu masuk ke macam menghampiri lah dengan bumi, tapi actually tak pun, dia orbit dia begitu. Okay. Tapi sebabkan kadang-kadang dalam Kuiper Belt punya objek dalam Kuiper Belt tu banyak banyak debu, batu semua tu, dan dia lebih banyak dia adalah kawasan paling luar solar system ni. Bukan paling luar lah, paling luar tu Oort cloud, kedua terluar lah. So dia lagi senang kena faktor senang terkesan dengan objek yang lalu berdekatan dengan solar system, dengan sistem suria ni. Maka dia punya orbitnya boleh dikatakan senang lagi terkesan tau. Macam sekarang dia boleh off orbit dia. So dia mungkin boleh masuk ke dalam solar system. Instead of orbit macam di tengah-tengah di kawasan dia, sebab ada lalu satu bintang yang berdekatan. Bukan bintang lah, macam ada planet, rogue planet ke yang berdekatan ke, ada satu objek yang berdekatan lalu di luar yang besar, dan gravitinya menyebabkan dia tertarik atau tertolak, dan orbit asteroid tu mungkin terkesan dan mungkin dia boleh termasuk ke dalam kawasan solar system. Sebab itulah dia kadang-kadang, dan graviti daripada matahari ni dia akan tarik, maka dia akan still orbit matahari, dan tapi orbitnya tak sama. Okay. So kebanyakan objek ni memang dari luar, bukan daripada kawasan
lingkaran tu, tapi kebanyakan daripada luar lah. Okey. Baik, harapnya boleh menjawablah persoalan daripada Umi Mikael Iman ni. Okey, orang yang sama. Soalan. Apakah yang menyebabkan kita boleh melihat hujan meteor? Okey, kita kena tahu dululah apa itu meteor. Meteor itu adalah tahi bintang. Kan adalah memang dipanggillah tahi bintang, okey. Meteor ni adalah satu gelaran nama apabila satu objek yang memasuki atmosfera bumi dan terbakar. Kan dia masuk atmosfera bumi, itu panggil meteor. Dan macam mana kita boleh nampak meteor waktu musim meteor shower adalah sebabkan daripada dia ada musim sebabkan dia ada satu objek yang macam komet. Okay, komet yang ada orbitnya, dan kita bumi ni masuk dalam kawasan komet tu. Contoh macam ni bumi, ada bola tak? Ada bulan. Tolong ambilkan. Sekejap saya bagi contoh lah kan. Okay. Okay, macam ini bumi contoh So kita ada satu objek, komet. So komet Swift Turtle Swift Turtle yang ni. So komet ni dia akan mengorbit matahari. Okay. So bila dia mengorbit tu, bila komet ni dia berdekatan dengan matahari, dia akan pecah tau. Dia akan melerai. Jadi dia akan meninggalkan debu-debu dia dan meninggalkan dia punya kesan-kesan tapak dia kotor, maka kotorlah kawasan trail dia tu. Okay. Dan lepas tu bumi pula datang. Lalu kat kawasan yang kotoran-kotoran tadi tu, debu-debu tadi dia masuk. Bumi masuk kawasan tu. Dia berputar sekali lah kan macam tu. So itu sebab kita akan nampak meteor. So kita nampak meteor shower. Dia bermusim sebabkan daripada kesan-kesan debris ataupun debu-debu yang peninggalan daripada komet ataupun asteroid yang dah pecah-pecah. Okay. So kebanyakannya komet lah. Macam Swift Turtle. Ada komet-komet lain jugalah. Sebab itulah meteor yang bermusim ni nampak lagi banyak. Okay. Tiap malam boleh nampak meteor tapi random secara rawak, tapi tak betapa cerah dan tak betapa banyak. Mungkin random 1-2 dalam 1 jam. Tapi kalau ada bermusim, Swift Turtle macam tu, mungkin dalam 1 jam, macam contoh macam Gemini tu, 1 jam tu boleh dapat 100 meteor. Okay, so terpulang pada musim lah. Setengah musim tu meteor dia cerah macam Lyris kan. Lyris punya meteor cerah tapi sebabkan dia punya debunya besar-besar tapi tak banyak. So ada dia terpulang kepada objeknya lah. So katalah dia cerah ke tak cerah ke, besar tak besar. Contoh macam meteor lah juga kan sebabkan dia masuk cerah, dia terbakar kan, masuk atmosfera. Contoh macam yang di Shebelins di Russia yang menyebabkan waktu tu yang orang tiba-tiba kan nampak dia berasap tau dekat langit tu. Berasap macam tu. Dan tiba-tiba dengan boom. Sonic boom. Dia ada satu letupan macam tu. Tapi itu bukan manusia yang buat. Itu adalah meteor yang besar. Okay. Macam sebesar 1 meter tak silap. So meteor besar tu boleh waktu siang ni boleh nampak dia terbakarnya waktu siang boleh nampak dia punya asap. So itu meteor juga. So terpulang kepada itu bukan musim lah. Itu objek yang saya tak pasti mungkin teknologi sekarang ni masih lagi tak dapat detect objek 1 meter lah. 1 meter masih kecil bagi teknologi waktu sekarang ni. Walaupun pakai radio ke pakai teleskop besar ke masih kita nampak lah. Maka mungkin sekarang ni tak pasti yang sekarang, yang waktu tu 2014 ke 13 Shebelins tu. So waktu tu tak ada lagi teknologi untuk detect objek 1 meter. So waktu tu semua terkejut lah dengan keadaan waktu tu sonic boom. Bangunan boleh bergegar cermin pecah. So itulah satu kesan lah daripada yang besar sonic boom tu. Okay. So ni ada lagi satu soalan daripada kesinambungan daripada soalan yang tadi.
Means meteor shower ni bukan attract to bumi punya gravity lah. Macam tu lah. Tapi bumi sendiri yang masuk ke kawasan debu tu. Boleh komen sikit? Okay, dia dua-dua. Tak yalah, of course gravity dia menarik. Tapi sebabkan memang laluan dia memang akan hentam, laluan dia memang situ. Bumi akan hentam juga laluan tu. So dua-dua. So dia lalu, lepas tu dia masuk. Okay, katakanlah kalau kita gravity tak ada, gravity kita menolak, dia tak masuk lah. Kan? Dia tak masuk dalam bagi permukaan bumi. Jadi sebabkan kita lalu dan gravity menarik dia masuk dalam, sebab itulah dia lagi laju. Dan setengah meteor ni yang kalau kecil-kecil macam pasir ni, dia akan just terbakar je dekat atmosfera dan tak jatuh pun kat bumi. Itu yang kecil-kecil lah. Tapi yang seronoknya, boleh buat kajian, siapa yang berminat, kita buat satu permukaan yang kita letak double tape, lepas tu kita letak je di atas permukaan yang open macam atap ke kan. Waktu musim meteor, semalaman ke siang pun boleh, tapi kalau hujan tak boleh kot. Tapi kalau jangan hujan lah. So kita mungkin boleh dapat meteor yang kecil-kecil. Sebab kan mungkin kan kecil kan dari meteor kan. Mungkin kalau meteor 1 cm tu terbakar, tinggal sikit tu jatuh atas kertas tu, dapatlah. So actually kalau meteor ni, mana yang berdekatan dengan bumi lah kita akan attract. Tapi mana yang tak berdekatan, affected juga dengan gravity yang besar seperti Jupiter, Mushtari, seperti matahari, Mushtari dan bumi. Dua objek yang pertama tu, itu lagi besar gravity dia berbanding dengan bumi. Okay? Sebabkan dia adalah objek yang besar berbanding dengan bumi. Bumi ni, dia kalau objek tu berdekatan, dah masuk atmosfera memanglah confirm dia tarik. Tapi kalau macam dia berada di, macam tu macam ISS lah. Kenapa actually ISS pun kita jatuh juga tu sebenarnya. Dia berjatuh tapi dia mengorbit. Okay? Tapi itulah apa yang saya katakan tadi, dia jatuh sebabkan dia meteor jatuh sebabkan dia tarik gravity, tapi dia masuk dulu. Okay? So kita mengikut laluan dia lah. Okey. Baik, soalan seterusnya. Dia ni, terdapat bintang-bintang yang berwarna biru dan merah di langit. Apakah warna-warna ini membawa apa-apa maksud ataupun ianya hanya disebabkan oleh serakan cahaya yang masuk ke atmosfera bumi? Okey, bintang contoh macam dia lah. Saya suka Orion kan. Orion yang kita ambil. Contoh macam kita tengok Orion, berlantik. Okay, berlantik. Kalau kita tengok sini kan, kita ada nampak beza ke Betelgeuse ni, Bellatrix, Rigel dan Saiph ni, nampak Betelgeuse yang warna oranye. Lain ni warna putih, warna biru. So kalau kita pergi malam pun, kalau kita tengok betul-betul dengan ni, dengan langit kita kan, kita perhatikan bintang tu, warna apa sih bintang tu. Bintang tu setengah tu warna merah, ada warna biru, ada warna merah, mungkin merah kuning, ada warna kuning, ada warna putih. So macam Betelgeuse ni, dia warna merah. Dan warna merah dan biru semua ni sebabkan daripada suhunya yang dikeluarkan oleh bintang tu. Suhu panas ke, sejuk ke, bintang macam kita kalau kita tahu kan, kita buka dapur api kan, warna biru tu lagi panas daripada warna api merah. Macam bintang juga, sama juga. Bintang ada bintang merah. So bintang Rigel ni lagi panas daripada bintang Betelgeuse. Okay, bintang Betelgeuse ni tak berapa nak panas. Okay, macam 2000, 3000 Kelvin je. Tapi kalau bintang biru ni mungkin kepada 10,000 Kelvin. So itu menunjukkan kepanasan dia. Bukan sebabkan daripada atmosfera. Mungkin tapi berbeza kalau katalah bintang tu berada di bahagian ufuk. Ni ufuk lah. Ni kawasan kita baring kan, ada kaki ni. Kalau dia lautan ni, laut-laut lah ni. Ataupun bukit bukau. So ufuk ni mainkan peranan juga. Kalau kita tengok objek yang berada di ufuk, seperti kalau kita nampak bulan di ufuk, kalau kita nampak
matahari di ufuk, nampak dia warna merah, nampak dia warna oranye. Itu sebabkan atmosfera. Okay. Macam matahari terbit, matahari terbenam, bulan dekat hujung. Selalunya orang suka tengok tau. Bulan terbit pada fasa penuh. Okay. Bulan terbit pada fasa penuh, tapi dia suka tengok waktu masa lepas maghrib, dia tengok belah timur. Bulan waktu belah timur tu, waktu lepas maghrib tu, bulan tu dia akan nampak besar dan warna oranye. Dia kalau tengok atas kepala kan dapat warna putih dan nampak kecil sikit. So disebabkan daripada atmosfera kita. Kita ada atmospheric refraction. So kita ada pembiasan daripada segi atmosfera. Sebab kan kalau kita tengok ufuk, atmosfera kita lebih tebal daripada atmosfera di atas kepala. Okay? Okay. Soalan. Ada berapa soalan? Boleh kongsi semua ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Soalan ni daripada Ayud Sulaiman. Anda tak buku SkyMap yang sesuai untuk beginner selain daripada software ataupun apps? Buku. Okay. Buku yang bersesuaian untuk beginner. Banyak. Okay. Saya dapat buku pertama saya. Bukan pertama lah. Macam hadiah daripada dia punya lecturer. Iaitu buku untuk cerapan lah. Jatuh kat dia. Okay. Untuk cerapan, saya dapat buku ni daripada Dr. Chong. Dia bagi saya waktu ni tahun 2011. So ini adalah buku praktikal untuk cerapan. Untuk tengok langit malam. So dia akan cerita tentang macam mana nak tengok langit, nak ceritakan pasal buruj. So ceritalah pasal ni history sejarah-sejarah lama, tapi banyak pasal sejarah barat lah ni. Okay, sejarah barat dia. Okay, ada juga sejarah dia masukkan sikit lah macam Ptolemus. Okay, lepas tu dia cerita tentang fenomena langit. So ni buku ni cerita pasal fenomena langit, fenomena retrograde motion of Mars. So dia cerita pasal planet-planet. So buku ni adalah satu buku yang boleh sebagai panduan untuk tengok, untuk cerapan. Okay. Untuk tahu waktu malam ada objek apa. So kita tahu tadi ada objek nebula, ada kluster bintang, ada ada galaksi, boleh nampak meteor shower. So ada juga dalam ni, semua ada dalam ni. Okay, ada pergi peta bintang juga, tunjuk buruj-buruj. Kalau ni bahasa Inggeris, ada yang bahasa Melayu, iaitu daripada kita punya orang Malaysia juga, iaitu daripada Dr. Mahama Rawi. Okay, Dr. Mahama Rawi ada keluarkan buku tentang astronomi dan astrofotografi yang seronoknya dia tunjuk sekali pengalaman beliau mengambil gambar. So dia tunjuklah gambar macam mana nak buat cerapan, tunjuk gambar dia budak-budak. Okay. So ada gambar dia juga yang diambil. So ni buku daripada Dr. Mahama Rawi. Dia keluarkan buku tentang pengenalan astronomi, alam semesta. So ada ceritakan semualah kebanyakannya. Okay, kepentingan astronomi dan astrofotografi. Dan dua ni lah buku ni basic lah. Just for basic. Sebagai panduan memang boleh untuk cerapan. Ini untuk cerapan dan ini untuk ilmu lebih pada objek waktu malam, astronomi. Tapi kalau rasa macam banyak, ada yang macam buku spesifik pada satu objek, mari saja oleh Patrick Moore. Tapi rasa nak tentang pada astronomi banyaklah, sebanyak. Tapi yang tiga ni untuk yang siapa yang nak baca buku pertama boleh ikut. Untuk buku. Tapi rasa macam memang untuk on the spot nak buat cerapan, boleh je download guna Stellarium ni dekat telefon boleh, dekat laptop boleh. So terpulang lah. So nak pakai iPad ke, tab ke, pakai software pun boleh. Even software sekarang ni pun dia ada tunjuk ni. Dia tunjuk dia punya info-info dia yang kebanyakan sekarang ni ada juga apps yang tunjuk info. So banyaklah, cuba pergi ke kedai buku dan cari ke bahagian astronomi. Kebanyakan buku tu ada yang banyak buku yang macam ni lah, buku yang tentang ni ada. Tapi siapa nak cari buku astronomi dan fotografi boleh dapatkan di DBP, Dewan Budaya dan Pustaka ya.
Dr. Rawi dah keluarkan 3 buku, satu lagi tentang matahari, satu lagi siri kedua. Siri kedua buku ni. Okey? Okey, soalan terakhir kita pada malam ini daripada Muhammad Amiruddin. Apakah ciri-ciri yang teruskan. Apakah ciri-ciri yang ada pada bintang Betelgeuse yang membuatkan saintis mengatakan ia semakin hampir waktu kematiannya? Okey, boleh kalau nak buka, boleh Ustaz buka ni second screen. Yes. Okey, jap saya akan tunjuk satu ni. Satu carta yang digunakan oleh para saintis untuk tengok ke mana bintang ni pergi chart dia. Okey, akan buka ni. Yang mana chart ni dah digunakan, memang digunakan sebagai, tak boleh buka lah. Ni. Okey. Okay, ini adalah HR diagram, Hertzsprung diagram. Okay, Hertzsprung diagram ni, Hertzsprung diagram, dia catatkan bintang mengikut dia punya kepanasan dan kecerahan dia yang keluarkan. Okay, so Betelgeuse ni berada di sini, supergiant. Bila macam mana dia tahu, dia tengok apa intipati Betelgeuse, apa kandungan Betelgeuse ni. Kandungan Betelgeuse ni sekarang ni mempunyai banyak elemen-elemen yang berat seperti karbon dan ke bawah. Okay, so kalau kita tengok dalam sini, dia dah tak ada macam kereta lah. Kereta mempunyai petrol untuk sebagai dia berjalan untuk dia bergerak. Dan macam matahari pula, macam bintang pula, dia memerlukan petrol juga, dan petrol dia adalah hidrogen. Ya, dan jika hidrogen dia dah habis, maka dia punya lifetime dia pun dah habis lah, dia nak mati lah kiranya. So sekarang ni Betelgeuse ni banyak elemen yang berat, so dia tak ada hidrogen dia, hidrogen dah nak habis, so kita menunggu dia untuk mati. So dia dah akhir zaman dah ni, akhir hayat dia dah. Okay, so dia punya apa tu, saiz dia makin besar. So macam matahari kita nanti, matahari kita pun sama macam tu juga. Dia dalam dia, kita punya matahari kita, kawasan dalam dia punya teras mempunyai banyak hidrogen. Lebih kurang 70% hidrogen dan hidrogen. Helium hidrogen. Ya. So dia kita dalam siapa ya? Okay, kalau macam kita hidrogen lah. Okay, macam matahari kita banyak hidrogen, so dalam 70% hidrogen. So matahari kita ni banyak lagi dia punya petrol, tapi akan datang bila matahari dah nak mati, bila hidrogen dah nak habis, dia dah tak mampu untuk keluarkan tenaga dia. Dia punya graviti dia dah, graviti kan dia menarik tau, graviti dia menarik. Okay, so lapisan, tapi bila dia mengeluarkan cahaya, mengeluarkan tenaga tu nak lepaskan diri, so dia keluar. Sebab tu dia dapat cahaya matahari, dia terkeluar. So dia ada force yang keluar, dia ada force yang masuk. Force masuk graviti, force keluar adalah tenaga cahaya dia. Dan bila one day, satu hari nanti, bila matahari dia dah tak ada cahaya, dah tak ada petrol, hidrogen habis, graviti dia makin lama makin collapse, makin lama makin kecil, makin dah kurang. So makin lama lapisan yang paling luar matahari ni makin lama makin kembang. Satu hari nanti, kita punya matahari ni pun dia lama-lama akan mengembang sampai ke planet Marikh. Maka dia akan makan
bumi. So lama-lama kita punya matahari ni luar kembang, dalam dia collapse. Malam dia akan kecut macam tu, collapse. Dia akan menjadikan white dwarf. So matahari kita ni sekarang ni berada di sun di sini. Lama-lama dia akan masuk ke white dwarf. Ini yang main sequence. So ini carta ni macam kita tadi kan, warna central warna Betelgeuse ni panas, kurang panas. Okay, daripada sini dia punya kepanasan dia 3,000 je. So matahari kita lebih kurang 5,000 ke 6,000. So ini adalah carta yang menunjukkan kepanasan dan dia punya ke mana dia pergi. Macam nanti super giant dia akan pergi mana? Super giant akan turun sini pergi ke giant, super giant pergi white dwarf. Macam tu lah. So macam kita daripada main sequence. Sequence akan turun pada white dwarf. So tengok bintang lah. Bintang mana yang mass dia besar. Mass dia besar dia mungkin akan jadi supernova. Mungkin Betelgeuse akan jadi supernova. So kan kita akan kira dia punya mass. Mungkin mass dia akan lebih pada Chandrasekhar limit dan akan jadilah supernova. Okay. So keadaan apa tu? Bintang. Itulah bintang. Okay. Agak menarik perkongsian kita pada malam ini daripada Puan Emma, Dark Sky Malaysia. Baik, terima kasih kepada Emma di atas perkongsian tadi. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua. Para penonton sekalian, di dalam kita menghadapi situasi pandemik pada hari ini, cegahlah jangkitan daripada awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan pantau status kesihatan sentiasa. Baik, sekian daripada kami. Webinar Mufti Bicara Falak bersama Puan Emma, dan saya sudahi program ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.